Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid Sri kita, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pagi ini kita masih lagi dikekalkan Allah dalam keadaan bernyawa. Hari ini masih lagi kita dapat menikmati segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mata masih lagi boleh melihat walaupun dah kabur. Telinga masih lagi boleh mendengar walaupun dah dekat-dekat nak labang. Lidah kuat masih cakap lagi. Daripada dulu sampai sekarang elok ada lidah tu cakap. Allah kekalkan keupayaan lidah. Tangan masih lagi boleh mencapai walaupun dah ketuk-ketuk tangan tu. Kaki masih lagi boleh berjalan walaupun dah bertongkat. Saya dah tongkat, dia tak tahu ada bertongkat. Kemaluan masih lagi boleh berfungsi meletakkan hajat kita atau menunaikan hajat kita, nak buang air putih, nak buang air kosong dan sebagainya. Jadi segala nikmat-nikmat itu masih lagi berfungsi dalam hidup kita. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, Allah akan tambah lagi nikmat itu untuk kita.
bukan bilangannya. Yang ditambah ialah keberkatannya. Tanda berkat itu dari mata kita dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala. Yang masuk dalam perut kita ni berpahala juga. Bila kita nak laksanakan hajat kita dapat juga pahala. Jadi tambah keberkatan itu. Mudah-mudahan itu bila kita kumpul banyak pahala besok, dia salah ditimbang. Semua hari kita besok akan ditimbang. Ada satu proses namanya Al-Mizan. Kita akan berjumpa dengan Al-Mizan untuk ditimbang dosa dan pahala. Kalau bukan pahala, itu tanda Allah bagi keredaan untuk kita. Tak menengok ayat ni. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan kita. Redha itu dibagi dengan seronok, bagi dengan gembira, bagi dengan sukacita, dia redha. Tapi sebaliknya kalau ringan pahala kita, berat dosa kita, mayang kedua kali kawan dia, raya puasa dan raya ni, tunggal ada baju dari baru, betul tak pernah mayang. Jadi bila ditimbang tu, ringan pahala kita ni, berat dosa kita. Ya, sambung ayat dia berkata lagi, wa'am ujungnya. Jadi dapat kita fa'amman sa'ulat mawazinu wa huwa fi 'ishatin radiyah betul. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa ringan timbangan kebajikannya, berat dosanya, pahala yang ringan dia setino pahalanya, maka dia akan menjadikan hawiyah sebagai maknya. Fa ummuhu hawiyah, dan maknya adalah hawiyah. Hawiyah apa bendanya? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Itulah api neraka yang bersangkutannya dia. Tahu tak? Itu pelajaran pahala kita. Jadi mudah-mudahan kita akan sentiasa mengerjakan apa yang Allah datang kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tuan-tuan, hari ini 29 bulan. Lagi 2 hari kita akan menyambut merdeka. Dosa. Jadi lagi 2 hari kita akan menyambut mereka. Alhamdulillah. Bersyukur kita kerana kita sudah merdeka daripada penjajahan luaran. Bermula daripada tahun 1511 kita dah dijajah oleh penjajah luaran. Yang mula menjajah kita ialah Portugis. Ini cikgu sejarah boleh tahu. Portugis di bawah pemerintahan Alfonso de Albuquerque. Ada orang yang Alfonso de Albuquerque, bukan Albuquerque, Albuquerque tahun 1511. Mula-mula dalam mereka menjajah negara kita ini. Kemudian diikuti oleh Belanda. Kemudian diikuti oleh British. British yang menjajah kita ini. Banyaklah pejuang-pejuang Melayu yang menentang penjajahan dulu. Zaman Portugis Muhammad, zaman Belanda Muhammad, zaman British Muhammad. Di antaranya Tok Janggut, Tok Janggut Kelantan, Matilau, Pahang, Bung Kapal, Maharaja Lele, Perak, menentang penjajahan British. Tapi kebanyakannya tak berjaya, yang mati banyak dibunuh oleh British. Kerana masa itu orang Melayu bukan ada senjata pun, yang ada keris je. Cuma nak melawan yang keris je, sebenarnya mereka ada senapang, ada pistol, ada moyang dan sebagainya. Jadi begitulah seterusnya sampai pada tahun 50-an. Masa itu di bawah pimpinan
Yang amat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama dengan pengikut-pengikutnya, yaitu di antaranya Tun Abdul Razak, Tun Dr. Ismail, Sadun Zubir, dan apa-apa lagi lah. Mereka berusaha untuk memerdekakan negara kita ni dari penjajahan asing. Maka berlakulah perundingan. Bila berunding, akhirnya dibenarkan oleh British. Kita ini merdeka tahun 1957. Siapa yang bayar dengan saya tahu. Saya masih itu baru tingkat 3. Masa itu 30 bulan Ogos tahun 1957 kita pun melawan merdeka. Alhamdulillah, penjajah tak ada, British tak ada, bendera British dah turunkan dan naik dalam bendera Alhamdulillah sekarang ni. Alhamdulillah. Dan mereka kita ni di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman dan orang-orang yang bersama dengannya. Tak ada British. Tetapi benar-benar kita ini sudah merdeka, tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian. Kita ini dah merdeka betul ya. Semua sekali merdeka. Kita tengok British tu physically dia tak ada di tanah negara Melayu ni. Orangnya dah tak ada. Dah balik ke London. Dah mati mudahnya. Boleh katakan semua yang pun dah mati pun. Zulkifli dah mati, Gubernur dah mati, semua dah mati. Tapi sistem yang ditinggalkan oleh mereka ada lagi atau tidak? Itu kita nak bedah, nak bedah siasat hari ini. Adakah mereka benar-benar memberi kita kemerdekaan yang 100%? Sedangkan kita beragama Islam. Tak ada orang Melayu yang lain beragama Islam di Malaysia ni. Orang Melayu mesti Islam. Bila Islam kita kena jadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Jangan kita ambil cara hidup lain daripada Islam. Kerana Allah murka, Allah tak terima. Apa Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Ke neraka. Tujuan neraka Allah sediakan untuk orang yang rugi. Yang pertama neraka Jahannam. Sebab betul Jahannam, yang Jahannam. Orang lain sebut Jahannam, betul. Jahannam. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Sa'ir. Yang kelima Khurqamah. Yang keenam Hawiyah. Yang ketujuh Lazar. 7 neraka Allah sediakan untuk orang-orang yang rugi. Yang mana dah? Pilih mana satu? Jahannam ke, Jahim ke, Saqar ke, Sa'ir ke, mana benar? Tak ada kena bawa neraka ya. Jadi kita tak nak jadi orang rugi. Tak rugi kena ikut Islam semua sekali. Apa saja kena ikut cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Entah harga, apa-apa dia entah ya. Ini cikgu bahasa Inggeris dulu tau. Tu dia kalau dia ceramah mesti cakap putih dia. Dah tagih. Mesti ikut cara Islam. Kalau dia tak terima. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam, pendidikan cara Islam, kekeluargaan cara Islam, ekonomi cara Islam, perjuangan cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Kan ini Allah dah istihad.
Siapa buat lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tak terima, Allah reject, Allah tolak. Tak Islam. Sedangkan benda itu manusia lain daripada orang Melayu buat juga. Orang Melayu semayang, kau jangan kena dari Islam. Bagus lah. Orang bukan Melayu, semayang juga. Orang Hindu semayang, orang Cina semayang. Tapi cara mereka tak terima Islam. Mesti ikut cara Islam. Bila ikut cara Islam, baru tak terima. Apa saja dalam ayat lain yang berkata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada semua urusan dalam cara Islam. Masuklah kamu dalam Islam dalam semua urusan yang kamu lakukan. Jangan kamu ikutkan kata-kata syaitan. Sesungguhnya syaitan itu untuk kamu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi orang yang beramalkan satu tak ikut cara Islam, itu bukan merdeka namanya. Kita cek. Kehidupan kita cek. Ikut Islam tidak? Semayang kita, alhamdulillah ikut Islam. Akhlak ikut Islam tak? Kalau tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Bukan merdeka gitu. Kita ikut sesuatu yang lain yang lain daripada Islam, bukan merdeka namanya. Kerana kita jangan ikut musuh-musuh Islam. Jangan ikut musuh-musuh orang beriman. Musuh orang beriman ada 5 tuan-tuan dan saudara yang rahmati Allah sekalian. Al-mu'minu baina khamsin syada'idah, kata Nabi. Orang yang beriman akan berhadapan dengan 5 musuhnya. Yang pertama, mu'minun yuhsid, mu'minun yahsid, mu'minun yuhsidu. Orang yang beriman yang hasad dengki. Dia beriman, mengaku dengan tapi hasad dengki. Tanda tak suka dengan kemajuan Islam, tanda Islam membangun, tanda Islam maju. Lalu mereka hasad dengki, menentang perjuangan Islam. Orang menentang orang buat Islam dimarah. Itu yang pertama. Wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia. Itu yang kedua. Orang kafir yang sentiasa berperang dengannya. Ini memang mana orang kafir yang tak Islam, kita tanya dua, nak Islam. Di luar masjid ni, cukup kaya dari banyak. Tanya, acong tu. Tanya orang sami tu, nak ke Islam? Kalau kita istihad Islam ada menentang dia. Sentiasa nak menentang. Mana ada mereka lunak dengan Islam? Kecuali kalau mereka masuk Islam. Itu lain. Mu'alaf masuk Islam. Tapi kalau yang ada ni, itu musuh tu. Musuh orang beriman tu. Wa kafirun yuqatilu. Tengok di mana-mana negara yang majoriti pemerintahnya bukan Islam. Lunak mereka dengan agama Islam. Tengok negara yang luar, India, diperintah oleh Hindu. Lunak kita dengan Islam, selalu dia berperang dengan orang Islam. Kali bunuh beribu-ribu orang Islam dibunuhnya. Masjid yang paling tua di India tu, diroboh oleh mereka. Nama masjid Babri. Itu musuh orang beriman ya. Wa munafiqun yuqdihu, dan orang munafik yang benci benar dengan orang Islam. Benci. Mereka sentiasa nak mengajak manusia-manusia melakukan kejahatan. Orang munafik. Di antara tandanya berkata Allah, al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik lelaki dan perempuan sentiasa bekerja sama antara mereka. Mereka menyeru kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Itu kerja orang munafik. Ngajak orang buat hak dia. Mari kita menari, mari kita minum arak, mari kita main judi. This stuff is good for you. Itu seruan bagi orang munafik ya. Mengajak orang buat hak dia dan mencegah kebaikan. Itu kerja orang munafik. Orang nak ngajak henti klan. Kata dia wajib henti klan. Itu kemana? Dia mau tak boleh cikgu je.
Itu tanda orang Nabi. Lagi pun apa tadi? Salah satu film munafik. 3 tanda-tanda orang munafik itu. Bila hadasa kadzaba, bila bercakap bohong, ada tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Bila berhutang, kamu saya sejam dia kena betul mah. Padahal beberapa tahun tak bayar dia. Itu bila berjanji, mungkin janji. Itu tanda orang munafik itu. Wa idza tunna khana, bila dia diberi amanah dia khianat. 3 orang itu musuh Islam yang ketiga, musuh orang beriman yang ketiga. Yang pertama tadi orang beriman yang hasad dengki, yang kedua orang kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia, yang ketiga orang munafik yang sangat yang selalu dengki, benci dengan orang beriman. Yang keempat, wasyaitan yudhillu, syaitan yang sentiasa menyesatkannya. Itu musuh kita tu. Syaitan tu kan kawan kita, geng kita, musuh kita tu, sentiasa nak menyesatkan manusia. Tuan-tuan, syaitan seronok ke tuan-tuan nama saya ceramah ni. Agak-agak lah, seronok ke syaitan tu. Tak ada dia akan bawa senjata nak mengganggu kita daripada kita mengambil perhatian tentang isi ceramah saya ni. Macam-macam dia bawanya. Tapi yang masyurnya yang pertama dia bawanya celak. Bila kena celak syaitan apa dah? Bila kena celak syaitan apa dah? Kamu dah ganggu di depan ustaz. Tengok ni tu. Ada kena celak syaitan tu. Ada tak semua ni? Kiri kanan. Kalau ada, dah kena celak syaitan tu. Tapi pagi tengah hari ni tak ada nama. Toya yang mati nama. Terbeliak dia nama. Tak ada yang ngantuk-ngantuk. Bila tak berjaya dia bukan peran. Bukan dia putus asa, dia bawa senjata keluar. Bawa senjata keluar ke mana? Dia bawa ni kicu. Kicu tak mana tuan-tuan? Tak bilio. Tahu bilio? Allah cakap pekan tu bibir. Cakap pekan tu saya orang gajah, selain orang gajah. Kemana saja saya pergi, saya mesti mempertahankan selain kampung gajah saya. Jadi ada kicu bawa di rumah pada video pokoknya dengar. Tapi tak apa lakunya. Ustaz ngajar depan, dia ngajar di belakang. Bercerita dia anu. Ustaz yang ngajar. Ustaz yang ngajar, pelajar Ustaz yang ngajar. Itu dah kena gitu setan. Yang nak bercakap hanya tok guru aja, yang lain yang cakap. Ngerti tak? Siapa berkata-kata ketika tuan guru tengah mengajar, nanti akan dibangkitkan Tuhan seperti babi hitam. Benar? Benar? Ada 5 tempat Allah akan bangkitkan seperti babi hitam. Yang pertama, orang yang berkata-kata urusan dunia dalam masjid. Yang kedua, orang yang berkata-kata ketika Al-Quran sedang dibaca. Orang tengah baca Quran, dia masih tu tembak anu. Mengganggu yang baca Quran itu. Yang ketiga, orang yang berkata-kata urusan dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Ustaz tengah ngajar, Ustaz tengah ceramah, dia bercakap, dia tembak. Itu dibangkitkan di babi hitam. Yang keempat, orang yang berkata-kata urusan dunia di majlis kematian. Kita pergi ziarah orang mati itu untuk menghormati orang mati juga. Tapi tak ada sebab cerita Haji Agung, cerita getah, cerita kapal sawit, cerita perniagaan dan sebagainya. Nanti itu akan dibangkitkan seperti babi hitam. Dan yang kelima, orang yang berkata-kata urusan dunia di tanah perkuburan. Kita pergi tanah perkuburan itu untuk apa? Untuk berdoa. Untuk baca Quran dan sebagainya. Ini tak sembang anu. Cerita bola sepak lah, cerita badminton, cerita sepak takraw dan sebagainya. Itu 5 tempat. Jangan. Itu musuh tu. Itu syaitan tu. Tokoh dia syaitan. Bagi yang dia datangnya gitu.
Tak berjaya juga. Kerja ni tak ada jaya semua. Tak ada orang cakap pun. Maka syaitan tak ada pula putus asa. Tak perlu dia balik. Dia bawanya senjata yang ketiga. Itu apa? Tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya pinggang tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu. Itu punya syaitan. Sudahnya, itu yang paling sila tu, selemput balik. Ini kerana belum semayang, ni tak ada lah tahu itu. Kalau malam-malam, waktu maghrib, Ustaz dengan ngajar waktu maghrib dengan isyak, macam itu lah. Kadang sila, kadang selemput, kadang sila balik, kadang selemput, itu orang kat tangan. Nak bangkit dia. Ini Ustaz dia nak pergi buang air. Ustaz tenang kau boleh, dia pun keluar. Bila keluar je, corongnya motor tu, sampai lepas jalan raya. Itu baru boleh balik. Itu berjaya dah syaitan. Untuk pagi tengah hari ni tak ada lah. Kerana nak semayang Jumaat. Itu syaitan. Itu musuh kita yang keempat. Yang kelima musuh kita ialah hawa nafsu. Hawa nafsu ni sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu hawa nafsu kita. Kerana kita dibekalkan dengan nafsu. Kita ni dibekalkan Allah dengan 4 perkara. Yang pertama jasmani, badan. Kepala, tangan, kaki, tengkuk, dada, perut sampai bekal jasmani. Yang kedua dibekalkan kita dengan akal. Ini saya dah ceramah tu di Taman Temara tu. Dibekalkan dengan akal. Dengan akal boleh berfikir. Bila berfikir kita boleh cipta alat-alat untuk membantu kita dalam kehidupan. Yang ketiga Allah bagi kita roh. Dengan roh tu kita dapat iman. Tahu yang mana betul, yang mana salah. Dengan roh tu kita dah boleh menimbang yang mana baik, yang mana tak baik. Dengan roh. Dan roh kita ni pernah melihat Allah. Roh kita ni dulu-dulu sebelum dijadikan kita ni, sebelum dicantum dengan badan kita, pernah tengok Allah, roh kita ni. Allah dah pernah tanya roh-roh kita tu. Apa kata Allah? Ini ada Quran ni. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita menjawab, qalu tu. Orang lain tu qalu tu mati, bukan mati ni. Qalu berkata roh-roh tu. Bala syahidina, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Kita nak pernah menyaksikan Allah. Tapi oleh kerana kita bila disatukan roh dengan badan kita tu, lupa kita tentang penyaksian itu. Itu roh. Yang keempat, Allah bagi kita nafsu. Ini musuh kita yang kelima tadi ya. Yang kelima hawa nafsu. Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi mudah-mudahan kita tak terikut dengan hawa nafsu. Kalau kita ikut hawa nafsu, kita belum merdeka lagi sebenarnya. Kerana musuh kita masih lagi ada dalam diri kita. Jadi kita cek kan cara hidup kita macam mana. Ada ikut cara Islam tak? Kalau ikut cara Islam, merdeka tu. Kalau ada lagi dalam sistem hidup kita tu tak ikut cara Islam, ada lagi penipuan, ada lagi tak semayang, ada lagi cakap bohong dan sebagainya, itu dia belum lagi merdeka. Tak layak menyebut perkataan merdeka tak layak lagi ya. Kerana kita mesti bebas daripada unsur-unsur yang menentang Islam. Mesti ikut cara Islam saja, baru namanya merdeka betul. Kerana Allah kata ayat seperti tadi ya. Apa kata? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam segala aspek kehidupan dengan cara Islam. Apa saja yang ikut cara Islam. Ibadah cara Islam, akhlak cara Islam, ekonomi cara Islam, kekeluargaan cara Islam, pendidikan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, keluarga cara Islam, apa saja yang ikut cara Islam, baru kita merdeka. Kalau tak ada ikut Islam, bukan merdeka namanya, masih lagi dijajah. Bila dengan anak ada kugiran, deng. Selamat pengantin baru, selamat bahagia, selamat apa yang masuk makan. Nanti marah-marah namanya. Nak marah datang ke kampung. Marah saya di depan di kampung. Saya di depannya balik kampung. Jadi belum merdeka gitu.
ada lagi sistem-sistem penjajahan yang masih kita amalkan lagi. Macam apa? Bila nak berekonomi, amalkan sistem riba. Riba aja, sedangkan riba itu Allah dah haramkan. Apa kata Allah? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kita riba aja, beli rumah riba, beli tokar riba, beli motor riba, beli komputer riba, beli piano riba saja. Sedangkan riba itu haram. Jadi belum merdeka lagi. Allah dah haramkan riba, kita amalkan juga. Contohnya adalah walai ya. Jadi maknanya belum merdeka lagi. Ekonomi ikut ekonomi kapitalis. Tahu kapitalis? Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Yang kaya menindas orang miskin. Orang miskin kena tindas. Itu. Kalau sistem itu ada dalam kehidupan kita, belum lagi sunnah merdeka. Nak merdeka mesti percaya Islam. Baru namanya merdeka. Ya? Itu ekonomi. Kemudian kenegaraan. Ada tak berjalan sistem Islam dalam negara kita? Hukum jenayah macam mana? Orang curi, maksudnya apa? Orang curi potong tangan. As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma, kata Allah Quran. Si pencuri lelaki dan si pencuri perempuan, hendaklah kamu potong kedua tangan mereka. Ini dah bila curi masuk penjara. 2 bulan keluar balik. 3 bulan keluar balik. Lepas tu curi balik. Masuk lagi penjara. 3 bulan. Lepas tu curi lagi. Tak maunya. Bukannya sebagai pencegahan. Tapi kalau curi potong tangan, lepas tu curi lah. Dia sekali curi, dapat salah, dia potong tangan. Mencuri lah lepas tu. Itu dia sebagai pencegahan. Itu hukum Islam tu. Nakalam min Allah. Pencegahan dari Allah. Itu dia. Jadi maknanya kesimpulannya, kita ni belum lagi merdeka yang sebenar-benarnya. Sudah punya benar. Belum lagi merdeka. Tidak akan merdeka, hapuskan benda-benda yang bertentangan dengan Islam. Baru namanya merdeka. Baru layak kita menyebut merdeka. Tak layak ni ya. Sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Allahu akbar.